Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video terakhir aku untuk misi 30 video 30 hari. Alhamdulillah dah sampai dah aku kat video yang terakhir untuk misi ni. Video ke-30 ni. Macam nak raya betul lah. Macam dah habis berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Okay, walaupun aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi menonton daripada video pertama. Okay, masa aku memulakan misi 30 video hari 30 video 30 hari, dan korang tonton video aku ni sampai sekarang, memang aku appreciate gila usaha korang untuk menyokong channel YouTube aku ni. Dan disebabkan hal itu, aku nak korang tengok video ni sampai habis sebab aku nak bagi korang hadiah. So, korang kena tunggu video ni sampai habis, dan untuk mengetahui hadiah yang aku nak bagi kepada korang tu hadiah apa. So, untuk video kali ni, aku nak berkongsi dengan korang satu lagi kisah benar yang telah diangkat menjadi sebuah filem, sama seperti macam cerita video aku semalam, iaitu berkenaan dengan kisah keluarga Perron tu, yang akhirnya jadi filem Conjuring. Ini pun ada satu kisah benar di mana berkenaan dengan satu rumah yang dikatakan rumah tu rumah berhantu, dan nama rumah tu ialah Amityville. Okay, kisah rumah berhantu Amityville ni bermula di tahun 1974, di mana rumah ni terletak di Long Island, USA, dan pada tahun 1974 rumah tu telah menjadi perhatian orang ramai, termasuklah pihak media. Okey, ceritanya berlaku pada 13 November 1974 apabila salah seorang ahli keluarga di dalam rumah tu, iaitu Ronald DeFeo Jr. Okey, dia dah datang satu bar ni pada jam 6 pagi, dan dalam bar tu dia datang, dia minta tolong pada orang-orang yang berada di dalam bar tu, kerana dia mengatakan bahawa ahli keluarga dia semua telah dibunuh. So, salah seorang pelanggan di dalam bar tu pun kontak polis, dan polis pun datanglah ke rumah dia, iaitu rumah yang dinamakan sebagai rumah Amityville tu. Datang kat rumah dia, dan bila polis masuk dalam rumah, polis menemui 6 mayat di dalam bilik yang berbeza-beza. So, dalam rumah tu ada mayat ayah dan mak Ronald DeFeo Jr., iaitu nama dia Ronald juga, dan juga Louis. Kemudian jumpa adik-beradik Ronald DeFeo Jr., iaitu ada Don, Louis, John Matthew dan juga Ellison. So, masa polis jumpa tu, polis nampak dia orang semua telah ditembak dari jarak yang dekat di bahagian perut dan menggunakan senapang jenis rifle. Okay, keadaan tu menyebabkan Ronald DeFeo Jr. yang ditahan oleh pihak polis kerana dia telah menjadi suspek utama dalam pembunuhan tu. Ialah sebab dalam banyak-banyak ahli keluarga dia yang kena tembak tu, dia seorang je yang masih hidup. So, of course dia akan jadi suspek utama. So, apabila soalan siasat dilakukan terhadap Ronald DeFeo Jr., Ronald DeFeo Jr. ni kerap kali berubah-ubah dia punya fakta, dia punya storyline. Kejap dia kata ada orang lain yang bunuh, kejap dia kata adik dia yang bernama Don yang membunuh semua ahli keluarga dia sebelum membunuh diri sendiri. Tapi yang paling pelik sekali, di mana akhirnya Ronald DeFeo Jr. mengaku dialah yang telah membunuh semua ahli keluarga dia, dengan alasan dia mendengar suara bisikan misteri yang menyuruh dia untuk membunuh semua ahli keluarga dia. Tapi malangnya, keterangan yang diberikan oleh Ronald DeFeo Jr. tu tak dapat pun meyakinkan para juri dan juga hakim di dalam mahkamah semasa pendakwaan, semasa perbicaraan dilakukan. So, akibat daripada situ, Ronald DeFeo Jr. pun dijatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup di atas kesalahan membunuh 6 ahli keluarga dia. Tapi kes misteri ni tak berhenti kat situ je. Setahun kemudian, selepas daripada tarikh pembunuhan yang menyayat hati tu, rumah Amityville tu telah dibeli oleh satu lagi keluarga, iaitu keluarga Lutz yang terdiri daripada George Lutz dan juga Kathleen Lutz bersama-sama dengan
3 orang anaknya. Diorang berpindah masuk ke dalam rumah tua. Saat pertama kali diorang menjejakkan kaki ke dalam rumah, masa tu diorang dah mula rasa pelik. Tiba-tiba ada angin sejuk yang menerpa kepada diri diorang. Diorang rasa macam, uish, sejuk lain macam ni. Dan masa tu memang diorang dah rasa macam, ada something wrong dengan rumah ni. Saat itu, Josh dan Kathleen telah mengalami beberapa gangguan paranormal. Antaranya ialah Josh dengan Kathleen, dia selalu perasan dekat rumah dia, kat celah-celah dinding tiba-tiba akan keluar lendir yang berwarna hijau, tapi kemudiannya lendir tu hilang begitu sahaja. Josh dan Kathleen juga sering ternampak lembaga yang berupa khinzir yang sangat besar berlega-lega di dalam rumah, dan dikatakan mata dia berwarna merah dan bersinar-sinar. Selain daripada itu, Josh juga sering terjaga pukul 3.15 pagi. Yang uniknya ialah waktu tu ialah waktu Ronald DeFeo Jr. membunuh semua ahli keluarga dia. Adakah sebab Josh tu terjaga sebab dia termimpi ke, ataupun terdengar seolah-olah macam bunyi tembakan yang berlaku masa Ronald DeFeo Jr. membunuh semua ahli keluarga dia? Aku pun tak pasti. Okay. Dan Josh juga kadang-kadang dia boleh nampak Kathleen terapung-apung semasa tidur. Wah, tak scary ke tengok bini sendiri terapung-apung masa tidur? Memang lain macam gila lah. So, gangguan ni menyebabkan Josh dan Kathleen dia ada panggil paderiah untuk membersihkan rumah dia orang. Tapi malangnya pembersihan tu tak berjaya dan dia orang kerap juga diganggu. Josh dengan Kathleen hanya mampu bertahan selama 28 hari sahaja dalam rumah tu. Dan selepas tu, dia orang pun terpaksa berpindah keluar kerana tak tahan dengan apa yang berlaku. Namun begitu, cerita daripada Josh dan juga Kathleen ni telah menyebabkan diorang menjadi popular, dan akhirnya cerita diorang ni diangkat menjadi sebuah filem pada tahun 1979, dan nama filem tu ialah The Amityville Horror. So cerita ni memang meletup gila, dan dikatakan Josh dan Kathleen telah mengaut keuntungan yang banyak hasil daripada cerita diorang ni diangkat menjadi filem dan juga menjadi beberapa drama bersiri lah. Okay, ada yang kata Josh dan Kathleen ni menipu lah. Maksudnya diorang ni mereka-reka cerita saja sepanjang duduk dekat rumah Amityville ni. Tapi bila Josh dan Kathleen buat ujian poligraf, iaitu ujian untuk mengesan penipuan, ujian tu menunjukkan bahawa Josh dan Kathleen berkata benar. So sejauh manakah kebenaran cerita ni hanya Josh dan Kathleen sahaja yang tahu. Kalau kita rasa tak percaya, maka kita anggap je lah cerita ni hanya sekadar untuk hiburan. So itulah sahaja ceritaku berkenaan dengan Amityville House ataupun rumah Amityville ni. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok video aku ni sampai habis. Tapi sebelum aku terlupa, seperti yang aku cakapkan awal tadi, aku kata aku nak bagi hadiah kan. So macam ni, aku nak korang kira balik berapa banyak gambar t-shirt, baju kisah seram netizen yang muncul sepanjang video ni. Korang kena kira. So kalau korang dah dapat jawapan dia, jangan lupa untuk letak jawapan korang dalam ruangan komen di bawah. 3 komen yang terpilih, aku akan bagi hadiah sehelai baju kisah seram netizen ikut saiz korang. Baik gila aku ni, bagi baju, bagi hadiah ikut saiz korang. Okay. So aku bagi masa seminggu saja untuk kita selesaikan, orang kata, kontes untuk aku bagi hadiah ni, giveaway hadiah ni. Right, so tengok balik video ni dan kira berapa banyak kali gambar baju kisah seram netizen yang muncul. Dan 3 komen yang terpilih, aku akan bagi hadiah mengikut saiz korang. Hadiah baju mengikut saiz korang. Okay, alright. So apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video aku daripada hari pertama aku jalankan misi 30 video 30 hari ni, dan korang terus menonton sampai sekarang. Memang aku appreciate sangat-sangat, dan sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Mungkin selepas ni aku akan buat dalam seminggu 2 video saja, sebab lepas ni aku memang dah busy. Aku dah start masuk kelas balik, aku dah start kena mengajar balik. So aku akan reduce, aku akan buat
2 video saja mungkin. InsyaAllah pada hari Rabu dan Khamis saja. Seperti mana aku kata, hari Rabu tu aku buat horror bu, dan Khamis ialah untuk sesi kisah seram netizen. So, jumpa lagi. Assalamualaikum.